Saya ucap terima kasih banyak kepada Kemah dan cikgu saya Rosaizah Betty Saad kerana sudi menerima saya sebab saya seorang OKU. Tapi Kemah banyak bantu saya dalam bidang jahit teh semua. Cikgu saya pun banyaklah bagi peluang ke saya walaupun dia tak tahu saya seorang OKU. Dia bagi bimbing saya daripada saya tak tahu apa. Sapalah saya berjaya hari ini. Dilahirkan cacat, Nik Suryati Zakaria redha dengan keadaan kaki dan tangannya begini. Sukar untuk berjalan, namun digagahi jua demi memastikan masa depan beliau dan keluarganya terjamin. Ini kisah perjuangan insan diduga kepayahan namun tidak pernah berputus asa berdepan dengan kehidupan yang diduga kemiskinan. Dia percaya pasti ada rahmat Tuhan. Usianya 36 tahun, masih muda dan menawan. Bagi insan normal lain, pada usia ini kudrat mereka masih gagah untuk melakukan apa jua pekerjaan. Berlainan dengan Nik Suryati Zakaria atau lebih suka dipanggil Angah, tidak berpendidikan tinggi namun punya semangat yang kental. Angah dianugerahkan oleh Yang Maha Esa dengan kemahiran yang luar biasa. Mula-mula masa dia sekolah menengah biasa, dia sekolah teh. Jadi pagi tu dia ada masa, jadi dia pergi belajar jahit pagi. Masa tu dia tingkat T2. Sejak usia Angah 13 tahun, ketika pelajar normal yang lain bersukaria menghabiskan zaman remajanya, dia mula menanam minat yang mendalam terhadap bidang jahitan. Lalu, dia bertanda ke kelas pendidikan kemahiran jahitan anjuran kemas di kampungnya. Bertanyakan sama ada beliau boleh belajar menjahit pada usia yang masih muda. Kak Zek, Kak Angah nak belajar jahit. Angah sekolah hari petang, jadi pagi tu bolehlah Angah main belajar jahit. Tak apalah kalau Angah minat kata. Kak Zek ajar kata. Lepas tu macam Angah nak main belajar ke apa, siapa nak atas. Tak apa ada saing kat rumah tu lumai atas. Tak apalah. Kalau Angah minat, Angah betul-betul berminat, ada masa Kak Zek ajar kata. Timbul keraguan dan kesangsian Cikgu Rosaizah Saad, pemaju masyarakat pendidikan kemahiran jahitan kemas. Bagaimana Angah boleh menjahit sedangkan dia tidak berkaki dan tangan, apalagi untuk memegang gunting? Tergerak hati juga lah, mana dia nak guna gunting. Betul. Sedekah kita hak cukup lekat ni nak guna gunting pun masih lagi tukar. Ada hak sekali belajar sekali dengan dia tu. Tak apalah Umi tanya. Umi pun tanya, Angah nak belajar jahit. Angah nak pakai gunting macam mana tu? Dia selama je ambil gunting. Satu masuk ni. Ya Allah. Saya tak boleh bayangkan. Memang itulah kata anugerah Allah untuk dia. Yalah. Keinginan luar biasa Angah untuk belajar menjahit telah membuatkan Cikgu Rosaizah menjadi serba salah. Umpama ditelan mati emak, diluah mati bapa. Akhirnya, untuk tidak menghampakan Angah, Cikgu Rosaizah menerima Angah di kelasnya. Di permulaan, Angah hanya diajar menggunakan mesin jahit tanpa memasang tali. Ianya bertujuan untuk membiasakan dirinya menggunakan mesin jahit. Felda Ciku 5, Gua Musang, Kelantan. Inilah tempat tinggal Angah serta keluarga. Ayahnya seorang peneraka yang mengidap strok, manakala ibunya pula seorang buruh ladang yang bergaji hari. Keluarganya adalah terdiri dari kumpulan B40. Adiknya pula seorang pesakit sindrom Down. Dengan kepayahan Angah serta keraguan Cikgu Rosaizah, Angah akhirnya diterima belajar di kelas pendidikan kemahiran jahitan kemas Felda Ciku 5. Walaupun pada masa itu dia hanya berusia 13 tahun. Dia belajar di sebelah pagi, selepas itu dia akan ke sekolah untuk belajar seperti pelajar normal yang lain.
Tuhan Maha Kaya, dalam usia yang begitu muda, beliau mampu menjahit pakaian seperti orang dewasa yang lain, sama-sama belajar menjahit. Baju sekolah adalah tugasan pertama yang beliau minta dari Cik Guru Saizan. Berkat kegigihan, kesabaran dan minat beliau, sepasang baju sekolah berjaya beliau siapkan untuk dipakai olehnya sendiri. Tahun 2009, Angah kemudian ditawarkan oleh Kemas untuk mengikuti kursus pentauliahan CJ Kemahiran Malaysia SKM Tahap 1 dalam bidang jahitan bertempat di Lubuk Jong, Pasir Mas, Kelantan. Akhirnya beliau lulus dan berjaya mendapat CJ berkenaan. Ayahnya, Pakcik Zakaria, sentiasa memikirkan tentang Angah. Beliau sanggup melalukan apa sahaja untuk Angah. Dengan sedikit simpanan yang dikeluarkan dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, beliau membeli sebuah mesin jahit untuk Angah. Jasa dan pengembangan keluarga amat dihargai. Terima kasih Abah, terima kasih Mak sebab banyak bagi sokongan pada diri saya. Walaupun saya seorang OKU, Mak Abah saya memang orang kata tu gapuk saya nak. Saya kata saya nak jahit. Okey, Abah saya sanggup kombekkan duit ke lebih video, belikan saya sebuah mesin jahit untuk anak kesenangan anak dia. Sebab dia tahu saya seorang OKU tak mampu nak pergi luar sebab saya perlu bergantung penuh kepada keluarga. Sebab saya kalau saya nak pergi mana-mana pun memang saya bergantung kepada keluarga. Jadi ayah saya ni dia terlalu sayang pada diri saya. Dia sanggup kombekkan duit ke lebih video untuk belikan saya mesin jahit. Terima kasih Mak Abah sebab sanggup berkorban untuk saya. Kini Angah sudah berjaya membuka perniagaan sendiri. Banyak tempahan yang diterima, terutama untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba. Tempahan tidak menantangan. Itulah ganjaran yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Harap Kak Zeh terhadap Angah ni kalau boleh lepas ni walaupun Angah tak belajar dengan Kak Zeh, ambil ilmu ni sampai bila-bila Kak Zeh halakan. Pasal Angah baju macam-macam Angah boleh buat kata. Orang lain tak boleh buat tapi Angah boleh buat. Macam Cionsan semua tu orang lain payah nak buat tu. Tapi Angah boleh. Kak Zeh harap Angah jangan berhenti sampai sini. Angah teruskan perjuangan Angah. Sesungguhnya inilah sumbangan Kemas dalam membangunkan masyarakat luar bandar tanpa mengira kaum dan agama. Apa sahaja kategori, sama ada normal atau OKU. Mereka terus dibantu, mereka terus dibela. Inilah Kemas. Ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kehilangannya ditangisi. Terima kasih Kemas. Kemas sentiasa di hati saya.